Kalau kita faham Isra' tadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seseorangnya semayang itu difardukan dalam Isra', dalam perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu. Padahal tidak begitu kan. Dia tahu apa dia buat lagi. Pendeknya Imam Bukhari dia buat kitab dia tersesat, dia tengok apa aku buat lagu ni maksud gini. Orangnya faham orang. Ada hak cerdik-cerdik faham. Kau tu yang jadi kitab besar-besar tu, yang buat tu sebab faham hak dia tu lah. Hak dia tak banyak Mi'raj, semua tahu. Semaya difardukan pada ketika Mi'raj, bukan Isra'. Ketika naik ke langit, bukan di atas bumi. Isra' tu atas bumi. Apa Imam Bukhari kata? Dengan sebab itu, ni dalam nota tu bawah tu, bagi Imam Bukhari, Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada malam yang sama. Dan Isra' Mi'raj ini hanya berlaku dalam kehidupan Nabi sekali saja, bukan banyak kali. Dia nak ayat tu. Sebab semua maklum dah pada malam Mi'raj, bila dia kata Isra', malam tu lah. Faham? Isra' kau? Dah. Lepas pada tu dalam perjalanan tu. Tapi perjalanan itu bermula dengan Isra'. Pada masa Isra' tu dah. Lepas tu dia nak isyarat kau tu. Dia nak isyarat bahawa Isra' Mi'raj ini hak tula, malam tula sekali je. Tidak kita kata pada malam yang lain pula difardukan sembahyang ni. Sebab Isra' ni banyak kali kan, dan Mi'raj pun banyak kali kan. Tak timbul dah gitu. Sebab apa? Dia nak ayat ni sekali. Dan di sini dengan sebab itulah ulama-ulama kita dia takdir, kita panggil takdir. Ni cuba tengok nota ni, apa ni, baris yang kelima, kenal daripada bawah tu. Maka beliau hanya menyebutkan seolah-olahnya beliau telah berkata begini: babun kaifa furidat as-salatu fi lailatul Isra'. Fil Isra' yakni fi lailatul Isra'. Bagaimanakah sembahyang itu difardukan pada malam Isra', di mana pada malam itu berlaku juga Mi'raj. Gitu hak sebenarnya. Lepas tu kita kata apa ya lagu tu? Memang bahasa Arab ni banyak benar lagu tu. Sebenarnya bahasa kita pun ada juga lagu tu. Ditakdirkan perkataan Lailah sebelum Al-Isra'. Tapi mungkin orang timbul kekeliruan. Dia kata dalam Kitabul Anbiya Imam Bukhari buat suku, Isra' buat suku, Mi'raj dia buat suku. Cuma kalau kita tengok hadis ni kan, cara dia pelik. Dia kata Isra', padahal Isra' tak ada sebut sikit abu. Ada sebutnya Mi'raj ni. Ini menunjukkan dia maksud sini Isra' sini, Mi'raj hak dia maksud. Dan dalam hadis ni jelas, setelah Nabi naik ke atas baru difardukan, bukan tengah jalan tu. Bahkan dia tidak sebut pun. Tak ni kan kita sudah terjemah dah. Cerita dalam perjalanan daripada Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu tak ada langsung. Dia nak cerita hak penting pada malam ni, hak banyak perkara-perkaranya ni, hak banyaknya. Dalam Kitabul Anbiya dia sebut suku. Suku bukan bermakna dia nak cerita peristiwa tu lain-lain pada malam yang berlainan. Tidak. Cuma di situ maksud dia nak asingkan cerita. Itu sebab dia buat bab suku. Tak sapa lagi, jauh lagi Kitabul Anbiya ni, jauh lagi. Tak tahu bila nak sapa ni. Dalam tu dia buat suku. Tujuan dia buat suku di situ untuk memisahkan cerita dia, kisah dia, supaya tidak bercampur bau, supaya tidak keliru. Ni jelas, ni hak Isra', ni hak Mi'raj. Bukan dia nak cerita Isra' Mi'raj tu dua perkara yang berlainan pada malam lain-lain. Tak, banyak kali berlaku ke? Tidak, hanya sekali saja bagi Imam Bukhari. Tak apalah. Cuma dalam hadis ini kan, kalau kita perhati, tak apalah tu
Abu Sufyan cerita kepada Heraklu tu, panjang dah cerita dulu. Tak perlu dah lah. Cuma naknya dalam tajuk tu ada sebut Nabi SAW ajar sembahyang. Tu antara ajaran dia. Baik, kita pergi kepada muka surat 324. 324. Setelah matan hadis tu, matan itu isi hadis tu lah yang panjang, dan terjemahnya telah diberikan tadi. Antara benda-benda yang menariklah dalam ni, yang perlu diulas, perlu diterangkan, ialah yang pertamanya disingkapkan, kata dia. Semasa aku berada di Mekah, pernah bumbung rumahku disingkapkan, dibuka. Bumbung rumah dibuka lagu mana? Tidakkah hak ni kalau kita tengok Al-Quran daripada Masjidil Haram, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram. Min itu bermakna bermula. Min ibtidaiyah. Ibtidaiyah bermakna bermula, start situ. Ni daripada rumah ni apa cerita pula? Daripada rumah ni tebuk bumbung pula. Itu benda yang perlu diulas, kalau tidak jadi keliru. Ini dalam riwayat ni, tak apa dia kata rumahku, bumbung rumahku. Adapun dalam riwayat asal lagi yang masyhur juga di dalam masyarakat kita, iaitu riwayat Ibnu Ishaq, rumah Ummu Hani. Cerita Nabi SAW Isra' ni bermula daripada rumah Ummu Hani. Malaikat bagi lagu ni juga lah tebuk bumbung. Tapi bumbung rumah tu rumah Ummu Hani, bukan rumah dia. Hak mana ni? Lagu mana cerita? Ceritanya Ummu Hani tu adik-beradik Sayyidina Ali tu, cerita tadi tak betul. Tu je hak mudahnya rekah cerita ni. Tak ada tebuk rumah dia ke apa, Nabi pergi tidur rumah dia ke apa, tak ada. Itu tak betul. Cuma hak masalah rumah dia ni, dia kata rumah saya. Ni nak ke mana? Orang lain apa kau? Orang lain apa kau tebuk lagu mana ni? Buka lagu mana? Sedangkan dia kata dalam Quran, dia hak nombor satu sekali, kita kena tengok Quran tu, hak tu kuat sekali. Kalau ada hadis yang bercanggah dengan Quran, kita kena takwil hadis dia sesuai dengan Quran. Tak boleh siapa tinggal Quran, tak boleh. Orang mengaji hadis betul, dia nombor satu sekali Quran. Bukan maknanya dia hadis siapa tinggal Quran, tak boleh lagu tu. Quran nombor satu. Sekarang ni dalam Quran sudah sebut daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram tu mana? Dalam hadis ni tak ada sebut. Sebab Imam Bukhari, dia cara dia perekah banyak. Dia nak hak maksud dia sikit sebanyak gitu. Hak panjang lagi tempat lain. Ataupun dia letak suku-suku, sikit-sikit, sini sikit. Cara dia lagu. Hak sebetulnya dalam riwayat yang disebut, dia duduk di dalam hatim ataupun hijib. Kan di Kaabah tu kan ada satu sudut itu, dia bangunan separuh bangunan tu lengkar begitu. Hak sebenarnya tu, bahagian dalam dia tu masih dalam Kaabah lagi. Tapi oleh kerana orang kafir Quraisy dulu semasa dia bina Kaabah dulu, bina baru, bila utuh Kaabah, dia tak cukup pitih. Bukan pitih tak cukup, pitih tak ada, pitih hak tak molek banyak. Dia tak sih. Dia kena pitih hak bersih sungguh. Dia pun fikir gitu dah. Jadi hak tak cukup lagi tu dia buat tanda gitu je. Itulah hatim. Hatim tu orang boleh masuk situ, orang duduk tidur macam-macam lah. Ketua-ketua Quraisy pun duduk tidur juga situ. Nabi SAW pun ada juga. Dia pergi duduk situ dalam hatim. Kira-kiranya dalam Kaabah lah. Itulah pusat Masjidil Haramnya, Kaabah tu sendiri. Dia duduk dalam hatim tu. Hak riwayat yang paling tepat dan hak betul sebenarnya. Hak ni riwayat ini, hak kata tebuk rumah saya ni bukan rumah sebenar, bukan dia duduk di rumah, tidak. Dia berasa macam dia duduk di rumah dia. Gitu. Dia berasa
Kalau kita mimpi lah, mimpi kita duduk rumah kita, kalau kita duduk mana-mana. Sebab dia kata antara tidur dan jaga. Itu dalam riwayat lah. Dia sebut aku antara tidur dan jaga. Dia berasa macam di rumah dia, dan dia nampak datang tu macam bumbung rumah dia lah. Itulah yang dibuka oleh Jibril itu. Tak ada rumah dia sebenar. Bukan rumah dia sebenar. Rumah dia sebenar tak ada apa-apa. Duduk dalam rumah tu tak ada kejut apa dah. Bunyi apa-apa tak ada. Benda-benda yang seumpama ni, kalau katakanlah di rumahnya sekali berlaku, di rumah dia pun tak ada orang lain tak perasan, tak ada nampak berlaku, dia saja. Hak ni sebenarnya tidak di rumah dia. Dia tidak tidur di rumah dia pun. Dia tidur di masjid. Cuma dalam mari tu, bila mari tu dia merasa dia macam di rumah dia. Ada bumbung ke apa lah. Kalau duduk di dalam hati tu tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Dia berasa begitu. Tujuannya mari gitu. Ni supaya kita tulis dalam nota ni 353 bawah. Apa tujuan mari lagi? Nabi SAW dapati berasa begitu. Kedatangan Jibril dalam keadaan pelik, tidak seperti biasa, dengan menyingkapkan bumbung rumah Rasulullah SAW, bertujuan menyingkapkan beberapa perkara. Dia ada hikmat dah di sebalik itu. Dia banyak cerita Isra' Mi'raj ni, banyak benar simbolik. Di sebalik cerita ni kita tak boleh pakai zahir dia sangat. Kalau pakai zahir dia sangat, banyak benarlah bercanggah dan bertembung dengan hakikat, bertembung dengan kenyataan, bertembung dengan hadis-hadis yang lain. Banyak kan. Dengan sebab itu kita kena tempat-tempat tu kita kena pakai hakikat dia. Tempat-tempat tu kita kena pakai gini, tempat-tempat tu kena pakai gini. Sebab tidak serupa keadaan. Sini kena pakai gini, sini kena pakai gini, sini kena pakai gini, kena pakai gini. Hak tu jadi susah. Tak apa, kita akan ceritakan nanti. Yang pertama, sebagai isyarat kepada apa yang akan berlaku kepada Nabi SAW pada malam itu, semuanya luar biasa. Luar biasa. Kedua, tindakan Jibril terus menyingkapkan bumbung rumah tanpa memberitahu apa-apa kepada Nabi SAW, terlebih dahulu tentu sekali dengan perintah Allah. Ia benar-benar menarik perhatian baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat benda pelik kan, jadi menarik perhatian. Kalau biasa saja, tidak menarik perhatian. Bila tak ada tarik kan, ingat pun tak lama, kesan dia tidak kuat. Dia kena buat benda pelik. Benda pelik menyebabkan kesan dia tu bekas dalam bekas dia. Ketiga, kedatangan Jibril terus dari langit tanpa memijak bumi merupakan pertanda bahawa tujuan kedatangannya bukan untuk sesuatu yang berkaitan dengan bumi, tetapi ia berkaitan dengan alam tinggi. Pokok tu. Keempat, sebagai penenang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa pembelahan dada yang akan berlaku kepadanya nanti bukan sesuatu yang merisaukan dan akan mengakibatkan kerosakan. Buktinya ialah pembelahan atau penyingkapan bumbung rumah telah berlaku tanpa meninggalkan kesan kerosakan sedikit pun. Di isyarat kau tu, semua main isyarat belakang. Tak pandai dan hak nyata dia tak pandai dah. Dia kena main isyarat saja. Sebab nak pergi alam tinggi ni, akal kita kalau bahasa biasa tak sampai, dia kena isyarat-isyarat gitu. Itulah maksud dia ni. Apa mari lagu tu. Tetapi sebenarnya tidak berlaku di rumah dia. Sebenarnya tak ada. Dan bukan di rumah dia pun. Kalau kita kata di rumah dia, silap, canggah dengan Quran. Sebab Quran kata bermula daripada Masjidil Haram. Lagu mana pula bermula daripada rumah? Kalau tu kena kata bermula daripada rumah lah. Bermula daripada rumah lah. Tidak. Bahkan dalam hatim cuma dia berasa dia macam di rumah. Barulah selesai semua ni. Semua kemuskilan ni selesai. Kalau tidak duduk macam mana, nampak bercanggah lah. Sekali kata di rumah, sekali kata di hatim, sekali kata di rumah Ummu Hani, macam-macam.
Yang hak tu Ummu Hanif tu tak betul.